السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين شأولنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشائخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق علينا شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد موته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekalian tamu syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan taufik dan hidayah kepada kita pada hari ini. Pertama, dapat tunaikan perintah Allah sembahyang fardu maghrib secara berjemaah, jadikan kita sebagai orang yang beriman dapat mengamalkan agama Islam dengan aman. Tersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara maghrib dan isyak ni juga Allah Taala pilih kita untuk duduk kuliah majlis ilmu yang banyaklah dia punya kelebihan dia. Jadi atas pasuk perkara tu, kita tak panjangkan masa, kita sambung pengajian kita pada kitab Ushul Tauhid pada muka surat 44 Jawi dan Rumi 107 108. Tanbihun, kat situ dia tanbih. Kita berhenti tanbih. Tiba di tanbih. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Tanbihun, ini suatu peringatan. Tanbih mana peringatan. Syekh ni nak bagi peringatan pada kita
Kan, peringatan supaya sebelum boleh pergi lebih jauh lagi, diingatkan awal-awal lagi. Apa yang diingatkan? Iaitu bermula alamat kuat iman. Bermula alamat ataupun tanda kuat iman seseorang itu 5 perkara. Setiap perkara ada tanda dia. Setiap perkara dia ada tanda dia. Kalau kereta minyak nak habis, tanda dia meter nak dah sampai nak ke E. Kan, temperature naik, kereta dia meter dia naik lebih. Setengah kereta berbunyi bising. Dia ada tanda dia, macam-macam tanda. Perut lapar, tandanya bunyi perut, kerak kerak kerak. Dia tanda. Mana setiap perkara dia ada tanda dia. Jadi begitu juga iman. Iman ni dia ada alamat dia ada tanda dia. Jadi dia kata, Syekh ni kata, bermula alamat kuat iman. Iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tak goyang, iaitu 5 perkara. Ada 5 perkara tanda seorang tu memang iman dia kuat. Yang pertamanya, yang tanda imannya kuat itu, bahawa memelihara ia seseorang itu akan segala hak Allah Subhanahu Wa Taala dan segala hadnya. Ni pertama. Orang yang betul-betul kuat iman dia jaga hak Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada dia, dia betul-betul dia jaga betul-betul. Dia bukan sekadar main-main. Kalau dia amalkan agama, dia amalkan perintah Allah, dia amalkan sungguh-sungguh. Bukan dia asal amal saja, dia teliti betul dengan amal. Ini dikatakan dia betul-betul menjaga hak Allah. Daripada segi apa juga, daripada segi apa juga, perkara yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Allah, maka dia jaga sungguh-sungguh. Dan segala hadnya, apa yang Allah Ta'ala letakkan batasan-batasan, maka dia jaga batasan-batasan. Jaga batasan-batasan ni maknanya dia tidak melampau. Kalau orang kata tu jaga batasan ni, misal kata lagi 10 meter tembok, kan, 10 meter tembok, 20 meter dia dah break dulu. Misal kata kalau ada tembok lah, kita nak berhenti laju, kan, bawa kereta laju, dah tahu depan tu ada tembok, 10 meter lagi ada tembok, kita tak akan berhenti 10 meter lagi, 20 meter akan berhenti dulu, awal-awal dah berhenti. Jadi orang yang jaga perintah Allah ni, awal-awal dia dah jaga dia dah jauh dah, dia dah jauhkan diri dia daripada larangan-larangan Allah. Batasan-batasan Allah tu dia dah jauhkan awal-awal lah. Sekali-kali nak sentuh pun tak nak. Ini orang yang betul-betul kuat iman. Yang mana perkara yang ada syubhat ditinggalkan. Orang yang kuat iman ni dia tak ada perkara syubhat dalam diri dia. Pertama, sifat warak dia datang lah. Sifat warak. Kan? Maka dia segala perkara yang syubhat semua je ditinggalkan. Apa benda yang ada keraguan dalam hati dia, semua ditinggalkan. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, tilka hududullahi fala taqrabuha. Ayat ni kalau kita tengokkan cerita dia, asal dia cerita pasal puasa. Cerita ayat ni uhilla, kan, dia cerita pasal hukum puasa. Orang Yahudi puasa sepanjang masa dia puasa tu, dia makan sekali, satu kali dia makan, dan dia puasa 24 jam. Ayat ni, kan. Kemudian dan mereka tak bersama langsung dengan isteri mereka. Mereka langsung tak bersama dengan isteri mereka pada ketika mereka puasa. Mereka merasakan hukum tak boleh bersama dengan isteri. Sedangkan dalam Islam boleh, tapi bukannya dalam waktu puasa tu, tapi pada malam hari selain daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari, maknanya waktu malam lah. Waktu malam boleh bersama dengan isteri. Kan? Tetapi ayat ni tiba ketika diiktikaf di masjid, kan? Ketika iktikaf di masjid, kan, Allah Subhanahu Wa Taala larang supaya kita ni jangan bersama isteri kita ketika kita iktikaf di dalam masjid.
Tu dia kata tilka hududullah. Tilka hududullah. Jagalah perbatasan Allah Subhanahu wa taala, fala taqrabuha. Jangan kamu, tu balik pada perempuan tadi. Yang Allah larang tadi. Tu dhamir dia balik pada wanita ataupun isteri kita yang kita nak setubuhi di dalam masjid tu tadi. Mana nak bagi tahu, Allah Taala ayat ini menjelaskan bahawa ada batasan, kena jaga batasan apa yang Allah Taala larang, jangan hampirinya, jangan hampir kepadanya. Jadi dikata apa? Tilka hududullahi fala taqrabuha. Artinya bermula yang demikian itu iaitu beberapa had ataupun batasan. Beberapa had Allah Taala, artinya beberapa perenggannya dan turutnya, maka jangan sekalian kamu hampir akan dia, akan batasan had Allah yang telah Allah tetap tadi. Yang ini artinya melampaui akannya, mana jangan kita melebihi daripada apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Allah kata fala taqrabuha, jangan kamu hampir. Lagi kalau kita dah bersama dengannya, hampir pun jangan, lagi kan bersama. Jadi nak bagi tahu itu, Allah Subhanahu Wa Taala larang supaya kita jangan langgar perintahnya. Jangan langgar segala apa yang telah diputuskan. Sesuatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, maka wajib kita mengikutinya. Sebab tu dia kata apa? Fala taqrabuha, janganlah sekalian kamu hampir akan dia. Artinya melampaui akan dia. Mana melampaui? Membatasi. Jangan kita membatasi. Ini kalau kita iman yang kuat. Iman yang kuat dia tak akan hampir pada perkara-perkara yang walaupun syubhat ada kesamaran. Walaupun perkara yang ada kesamaran tak jelas, dia akan jauhkan. Ini betul-betul orang dah sampai sifat. Biasanya orang yang dah sampai pada tahap warak, dia dah tinggalkan dah segala benda-benda yang syubhat, dia akan tinggalkan. Ini dia. Kemudian apa lagi? Dan firman-Nya lagi, dan Allah SWT berfirman lagi, wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Artinya, dan barang siapa melalui ia akan seorang itu, akan segala had Allah Subhanahu Wa Taala, maka sungguhnya telah menzalim ia akan dirinya. Siapa yang melanggar batasan Allah tadi, dia telah melanggar perintah Allah tadi, sebenarnya dia telah menzalimkan diri dia. Sebab apa dia zalimkan diri dia? Dia letakkan diri dia dalam kebinasaan. Balik kita pada apa makna zalim. Apa makna zalim? Makna zalim iaitu memerintah sesuatu barang yang bukan hak milik kita. Ini dikatakan zalim. Contoh dia macam telefon saya lah. Macam telefon saya. Telefon ni saya punya. Telefon ni saya punya. Tiba-tiba saya nak jual telefon ni. Zalim tak? Dipanggil zalim tak? Tak zalim, saya punya. Saya punya suka hati lah saya nak jual. Tak adalah zalim. Ni hak milik saya. Saya nak jual ke, saya nak bagi wang. Telefon ni nah. Saya bagi telefon ni pada Pak Cik ni. Saya bagi bagi pada Bilal. Ambil telefon ni. Saya bagi dia. Tapi yang telefon ni saya punya. Tapi dia sebaliknya. Cuba telefon ni orang lain punya. Orang lain punya, hak orang lain, saya bagi pada Bilal. Nah, Bilal ni ambil telefon ni. Pakailah. Ini dipanggil zalim. Ini dipanggil zalim. Maknanya memerintah satu barang yang bukan pada hak dia. Tak boleh. Ini dipanggil zalim. Jadi ayat sini dia ceritakan bahawa orang yang melanggar had Allah ni, dia menzalim diri dia sendiri. Nak bagi tahu kat sini sebab apa dia kata dia menzalim diri sendiri? Sebab diri sendiri tu dia tidak ada milikkan. Kita manusia kita ni milik siapa? Kita milik Allah. Sebab tu kita faham. Sebenarnya kita tidak ada milikkan diri kita ni milik Allah.
Diri kita milik Allah. Allah kata, Allah nak buat kat kita apa saja suka hati Allah. Itu suka hati pada hak Allah. Apa yang Allah nak buat tentang diri kita, kalau kita buat baik Allah nak masuk neraka ke, kita buat jahat Allah nak masuk syurga, atau kita buat baik Allah nak masuk syurga, buat jahat nak masuk neraka, ini adalah hak Allah. Kalau Allah buat perkara yang betul, yang dah sebaliknya pun tak salah pun bagi Allah SWT. Sebab apa? Kita ni hak Allah. Tapi masalah kita ni bukan hak kita. Kita ni milik Allah SWT. Sebab tu tak boleh sesuka hati kita buat untuk diri kita menyanggahi perintah Allah. Apabila kita menyanggahi perintah Allah, sebenarnya kita telah menzalim tentang diri kita sendiri. Kita zalim diri kita. Kita telah zalimkan diri kita sendiri, kita telah binasakan diri. Sebab apa? Kita buat perkara yang menyebabkan Allah murka. Apabila Allah murka, Allah masukkan seseorang tu dalam neraka, binasa di diri itu. Itu dia kata nama zalim diri sendiri. Allah tak zalim. Tak ada istilah Allah tu zalim. Tak ada. Sebab semua milik Allah. Suka hati Allah nak buat apa-apa. Suka hati. Allah tak zalim. Melainkan orang lain. Melainkan orang lain. Seperti mana Nabi Musa AS ketika minta doa kehancuran. Ada minta doa untuk hancur kan. Maka Allah SWT tarbiyah dia. Allah tarbiyah dia suruh pegang tembikar. Kau buat tembikar. Allah perintah dia buat tembikar. Kau buat. Dia pun buat tembikar. Dah siap tembikar tu, dah jadi tembikar tu cantik, lawa apa semua. Lepas tu Allah kata, kau pecahkan. Dia pun mengeluh, dia pun mengadu Allah, ya Allah, aku dah pernah buat dah apa semua, kau suruh pecahkan pula. Kenapa? Allah ajar. Jadi begitu juga makhluk ni aku jadikan. Senang-senang kau nak doakan kebinasaan. Apa asal? Kan? Senang-senang aku dah jadikan dia, kau pula nak doa binasa. Jadi begitu. Allah SWT tarbiyah Nabi Musa AS. Itu bukan hak dia untuk binasakan kaum tersebut. Sebab tu kita tak ada hak untuk doakan kebinasaan. Nabi SAW sendiri kita tengok, Nabi tidak ada mendoakan kebinasaan. Orang yang berbaling Nabi, kita tengok tahu. Nabi nak sampaikan, Nabi tak ada buat salah apa pun. Cerita Nabi pergi Taif kan. Nabi pergi Taif semua orang tahu. Dakwah Nabi safar ke Taif. Nabi pergi ke Taif, sampaikan dakwah Nabi, bukan buat pisau buat apa. Nabi cuma sampaikan agama je. Tapi apa yang terjadi pada diri Nabi? Nabi dicaci, dibaling dengan batu. Dibaling dengan batu. Dan Nabi lebih kurang lari dalam 10 km Nabi lari daripada kaum tersebut baling batu. Tapi apa yang Nabi doa? Nabi tak doakan kebinasaan pun. Nabi tak doakan kebinasaan. Nabi doakan hidayat untuk kaum tersebut. Ini sifat Nabi. Ini yang Nabi ajarkan kita. Bukan doa untuk binasa kaum. Bahkan supaya kita ni lah yang pergi gerak. Supaya kita sama-sama dengan mudah-mudahan mohon pada Allah SWT supaya mereka ni terbuka hati, supaya mereka ni peluk Islam. Itu selesai. Bukan doa kebinasaan. Ini yang Nabi ajar pada kita. Bukan doa kebinasaan. Tu jalan mudah. Kalau jalan tu Allah kata kau tak payah minta, aku tahulah. Kalau benda binasaan tu tak payah Allah tahu sangat. Sebab segala perkara yang berlaku, yang baik ke yang buruk, siapa yang lakukan ni? Allah sangat mengetahuinya. Allah sangat-sangat terlebih mengetahui apa yang perkara yang belum berlaku yang akan datang ni. Allah nampak, Allah dengar, Allah tahu dengan jelas sekali. Dengan jelas Allah tahu. Bukan sikit-sikit, dengan jelas. Kenapa perkara buruk ni berlaku, kenapa perkara baik ni berlaku, semuanya dalam pengetahuan dan Allah jelas tentang perkara itu. Takkanlah Allah Ta'ala tak boleh binasakan sekelip mata? Boleh saja. Tapi kenapa tak binasakan? Di situ ada hikmat kita tak faham tu. Balik pada sunnah Nabi, balik pada sirah Nabi. Untuk islahkan umat ni macam mana? Sebab tu Imam Malik rahmatullah alaih mengatakan, sekali-kali umat ini tak dapat diislahkan selagi mana dia tak kembali kepada umat-umat yang terdahulu seperti mana yang diislahkan oleh Nabi SAW. Sebab tu lah hari ni kalau kita nak baiki umat ini, sebenarnya kita kena patah balik. Sebab tu agama kalau nak maju bukan pandang ke depan,
Agama nak maju, pandang balik ke belakang. Rujuk balik sirah Nabi. Hari ni kita ingat dengan teknologi. Dengan teknologi pada hari ini, kita boleh mengembangkan Islam. Sebenarnya tidak. Tidak. Kembalikan balik kepada yang asal. Itulah yang berkesan. Balik pada sunnah Nabi. Balik pada sirah Nabi. Bukan je kita nak ke depan. Zaman ni kita akan laluinya. Segala perkara yang datang, perkara yang baru yang datang pada kita akan alaminya. Tapi nak menangani perkara tersebut, kena rujuk balik orang-orang yang terdahulu. Bukan orang yang akan datang, orang terdahulu. Sebab agama yang asli betul, orang-orang yang dahulu. Kita dengan Nabi pun dah 1400 lebih dah. Nabi telah tinggalkan kita. Itu yang macam-macam pahaman tu. Kan? Itu yang macam-macam pahaman. Ini baru 1400 kan dah masuk 2000 hijrah dah tinggal. Tak apa pula kerosakan yang akan berlaku. Sebab tu kita kena kembali kepada sirah Nabi. Balik kepada zaman kegemilangan Islam dulu. Baru orang Islam ni akan maju. Hari ni orang semua tak balik kepada yang asal. Imam Malik sendiri mengatakan, umat ini sekali-kali tak diislahkan selagi mana dia tak diislahkan seperti umat yang terdahulu. Macam mana sahabat-sahabat, macam mana Nabi islahkan sahabat. Boleh je Nabi nak doa kat Mekah, ya Allah binasakanlah orang semua. Boleh, Nabi mustajab doa. Kalau peperangan sebenarnya, dalam peperangan, segala perang, Nabi boleh je doa, ya Allah binasakan orang ni semua. Habis. Hancur. Masa di Taif juga berlaku. Malaikat gunung ganang semua offer pada Nabi. Tawarkan pada Nabi, maukah aku hancurkan, aku lagakan 2 bukit ni supaya orang Taif ni semua hancur binasa. Nabi kata apa? Jangan. Dekat sini nak bagi tahu tu sifat Nabi itu yang kita kena wujudkan dalam hati kita, sifat kasih sayang. Kan? Sifat kasih sayang. Nabi tak menyalahkan orang tersebut. Nabi menyalahkan diri dia sendiri. Walaupun jelas kita tengok Nabi bukan orang yang salah, orang yang maksum, orang yang dosa dia telah diampunkan daripada awal dan akhir, tapi Nabi tetap menyalahkan diri dia sendiri. Ini yang kita nak belajar. Segala apa yang berlaku dekat muka bumi ni, salahkan diri kita, jangan salahkan orang lain. Sebab tu Nabi Isa AS mengatakan, tidak akan ada perkembangan rohani seseorang itu selagi mana dalam hati dia masih ada menyalahkan orang lain. Ini penting. Sebab tu kita kena faham. Sebab perkara ni berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Artinya, dan barang siapa melalui ia akan segala had Allah SWT, melanggar batasan Allah SWT, maka sungguhnya telah menzalim ia seorang itu akan dirinya. Dia telah zalimkan diri dia. Siapa langgar perintah Allah, dia zalim diri sendiri. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu azabun muhin. Artinya, dan barang siapa derhaka ia akan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan melalui ia akan segala hadnya, iaitu melampaui batas, melanggar perintah Allah, itu yang dimaksudkan melalui akan segala hadnya. Iaitu Allah SWT yakni melalui hadnya Allah SWT, yakni segala hukumnya, nescaya memasuk Allah Ta'ala akan masukkan akan dia seorang itu ke dalam neraka. Allah Ta'ala akan masukkan seorang itu dalam neraka. Siapa yang langgar batasan, langgar perintah Allah, Allah Ta'ala akan masukkan dalam neraka. Ini janji Allah. Itu sebut janji Allah ni. Ni Allah dah sebut dalam Quran. Setiap perkataan yang Allah rakamkan dalam Quran ini adalah janji Allah. Siapa yang buat kesalahan, langgar perintah Allah, Allah akan masukkan dalam neraka Allah. Walahu azabun muhin. Dan padahal kekal ia di dalamnya. Kekal apa? Jasad tu yang kekal. Kalau dia beriman, tak semesti dia kekal lama dalam neraka. Yang dimasukkan kekal ia tu, kan dia kata padahal kekal ia. Kekal ia tu, kekal ia seseorang itu dalam neraka tak mati-mati. Itu dimasukkan kekal. Seorang tu dimasuk dalam neraka, dia kena seksa tak mati-mati dia.
Mana dalam neraka tak mati, bukan dia kekal. Kalau dia ada iman walaupun sebesar zarah, pada satu masa yang akan datang dia akan dikeluarkan daripada neraka. Dia tak kekal dalam neraka. Yang dimasukkan kekal tu nyawa tu kekal. Tak mati-mati lagi. Dia kena seksa, kena bedal, kena apa, tetap hidup. Dia akan merasa sengsara di dalam neraka dalam keadaan hina. Ini dia kata kekal tu. Tu yang dia kata khalidan fiha, iaitu mereka ni kekal dia punya umur dia tu. Kekal umur dia tu, tak mati-mati, dia hidup dalam neraka penuh dengan kesengsaraan. Kalau kat dunia ni senang, kena langgar lori pasir mati. Kan? Accident lenyek, sakit teruk sangat, akhir sekali mati juga. Kan? Apa saja perkara yang kat dunia di pengakhiran dia mesti mati. Mesti. Kau tak paling tinggi pun nak hidup 100 tahun, 100 lebih tahun, akhirnya mati. Kalau susah pun kat dunia ni 60-70 tahun pergi dah. Kan? Sakit pun gitu. Sakit 60-70 tahun mati dah. Dalam neraka tak ada ending, tak ada mati itu. Dan dia punya lamanya bukannya sekejap. Kan? Nisbah satu hari di akhirat dengan dunia ni 1000 tahun dunia. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. 1000 tahun dunia. Berapa lama? Berapa panjang? Berapa panjang? Sebab tu kita kena fikirkan. Bagi orang yang nak suka nak meninggalkan sembahyang, satu waktu ditinggalkan, satu hukum di neraka. Satu hukum bersamaan dengan 80 tahun. Tu akhirat. Satu hukum bersama 80 tahun. 80 tahun tu 80 tahun akhirat. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Tu kita kena ingat betul-betul. Jadi, siapa yang berani nak tinggalkan solat tu, fikir-fikir dulu. Hadis Nabi SAW. Siapa yang meninggalkan satu waktu, satu hukum di neraka berapa lama dah mereka? Kan? Itu baru seksaan meninggalkan sembahyang. Sebab tu orang kafir ni besok mereka akan merasai semua seksaan. Seksaan sembahyang pun mereka kena seksa juga. Satu, seksaan dia sebagai orang kafir, dia tak nak beriman. Kemudian seksa sembahyang pun mereka kena juga. Apa segala perintah yang Allah semua mereka seksa. Sebab tu mereka ni jadi bahan kayu api. Sebab apa bahan kayu api, mereka dah tak keluar-keluar lagi dah. Tak keluar-keluar lagi dah. Sebab mereka dah umpama kayu api dalam tu. Mereka dah tak keluar lagi. Itu dia kata kayu api. Orang kafir ni menjadi kayu api neraka. Sebab apa? Mereka dah tak keluar-keluar lagi. Jadi kayu api dalam tu. Orang beriman, jangan rasa orang beriman ni masuk syurga. Ya betul, orang beriman insya-Allah dia akan masuk syurga. Sebelum dia masuk syurga tu comel sikit. Kena tahu. Di atas kesalahan dia besok, dia akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takut. Ini yang kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala tutup keaiban kita di akhirat. Tutup keaiban kita dunia akhirat dan ampunkan segala dosa-dosa kita. Janganlah hisap kita besok di akhirat. Ini yang kita comel ni. Jangan sangka alah orang beriman akhirnya masuk syurga juga. Nanti dulu. Kau baru patah kaki kat dunia pun dah tak tahan. Baru kena seret jatuh sikit masuk lubang dah marah-marah gini, itu pun tak tahan. Ini kan lagi dalam neraka. Allahu akbar. Sangat-sangat dahsyat. Na'udzubillah. Minta Allah Taala lindungi kita semua. Allah, kedahsyatan. Kalau cerita pasal hari kiamat ni memang dahsyat. Memang dahsyat seksaan. Ada setengah wali Allah ni didengar seksa neraka ni, mati tu, meninggal. Tak tahan. Sebab hebatnya. Dia dah dapat rasakan kedahsyatan sehingga mati dia. Kita belum lagi sebab belum feel lagi. Dah feel esok macam tu jadi. Baca satu ayat Allah tu mati terus. Allah Akbar. Tu yang kita kena fikir tu. Sebab banyak taubat, tapi peluang banyak. Sebab tu kelebihan kita ni Allah Ta'ala buka banyak peluang supaya kita bertaubat kembali. Sebab tu Allah kata kembali, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kamu kepada
Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kembali. Allah bagi peluang. Jangan risau, bagi peluang taubat pada Allah. Elakkan segala kesalahan-kesalahan yang kita buat, kita jangan ulangi lagi kesalahan-kesalahan tersebut. Buka buku baru. Buka buku baru, buku lama tu hutang kena selesaikan. Bukan kata hari ni buka buku baru kat kedai pergi kedai shopping ke kedai runcit ke, kita kata buka buku 5 baru tuan kedai buku 5 lah lama belum habis hari ni kan, maknanya buka buku baru tu, kita buka buku baru, kita perbaiki amal kita. Yang lama hutang-hutang tu kita kena selesaikan. Puasa-puasa yang kita tinggalkan ganti, semayang-semayang kita tinggalkan ganti balik. Semua kita ganti balik. Apa yang telah kita buat, kita telah langgar, kita ganti bertaubat. Ini baru nama taubat. Dia ganti balik apa yang telah dilakukan, kesilapan yang telah dilakukan. Awak betul. Barulah terima macam awak lah. Kan? Macam satu orang lah dia langgar kereta orang lah. Langgar kereta orang dia kena ganti. Bukan kata buka buku baru. Buku baru tu marah, jangan marah lah, lepas ni tak apalah saya ganti. Buka buku baru. Tu tak apa. Kan ni biarkan orang tu komik apa semua, tak nak tolong dia kan. Melainkan orang tu tak kisah boleh. Tak kisah tak apa. Ini kita tak tahu Allah dengan kita kisah ke tak kisah ni. Selalu ni kita sangka baik. Allah ampunkan aku dah ni. InsyaAllah Allah tu faham ni aku keadaan ni. Selalu orang macam ni, dia konon dia sangka baik, dia berangan-angan. Itu dia berangan-angan. Dia kata ni Allah faham keadaan aku ni. Kan dia tahu ni aku lemah ni, tak semayang tak apa. Itu bahaya. Ini fahaman yang salah. Jangan ada fahaman macam itu. Sebab tu kita kena tahu. Itu dia. Padahal kekal ia di dalamnya dan baginya seksa yang menghina akan dia. Na'udzubillah min zalik. Kemudian yang keduanya tanda alamat iman kuat itu. Yang keduanya memelihara ia seseorang yang kuat iman itu akan kemaluan bagi segala mukmin. Mana dia tak buka, dia jaga aib. Dia jaga segala perkara-perkara yang aib, semua dia jaga. Dia tahu dia sebagai orang beriman, sekali-kali dia tak akan melakukan maksiat tu. Dia kata menjaga aib tu. Aib dia diri dia sebagai seorang Islam. Takkanlah dia sebagai seorang Islam dia nak menunjukkan contoh yang tidak baik. Sebab tu tanda orang yang iman yang betul-betul kuat, dia akan menjaga keaiban Islam tu. Maknanya nak jaga diri dia tu, jangan sampai Islam tu teraib. Pasal dia orang tak suka Islam. Ni yang banyak. Pasal dia tu orang lain tak suka pada Islam. Ini yang nak jaga maruah, dia kata kan. Nak jaga maruah Islam tu. Hari ni banyak orang yang lemah iman banyak tak dapat jaga perkara ni. Jadi orang kafir semua lihat je. Orang kafir lihat dia tengok kata dalam Islam kata tak boleh judi. Tapi tengok kat Gombau tu ramai yang beratur tu orang yang Islam dia kata. Kan? Jadi dia dah mengaibkan Islam lah. Ni dia. Bila orang rumah kan tengok kata jangan minum arak. Tengok kat kedai arak tu orang Islam yang beli. Jadi ini dia tak jaga maruah Islam. Jadi orang yang iman kuat dia akan jaga perkara ni, walaupun sekecil-kecil perkara dia cukup jaga. Jadi siapa-siapa juga yang Islam ni dia kena jaga maruah Islam. Hatta perkara-perkara yang makruh pun dia kalau boleh dia jaga. Makruh tu dia dah taraf nak pergi kepada haram. Jadi jaga perkara-perkara yang boleh mencemarkan Islam tu dia kena jaga. Ini tanda orang yang kuat iman. Orang yang kuat iman ni akan berlaku. Segala perkara yang menyebabkan aib di Islam itu, maka dia akan jauhkan. Ini orang yang kuat iman. Kemudian dan darah mereka, darah orang Islam ni bukan suka-suka nak bunuh. Bukan suka-suka kita nak luka orang Islam ni. Bukan suka-suka kita nak pergi jumpa orang Islam, tumbuk dia muka dia. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Nabi pun tak ajar begitu. Sebab tu Nabi ajar, Nabi bagi kisos. Kalau kita tumbuk sekali, kena tumbuk balik. Itu hukum Islam kan, kisos balik kan. Kalau mati, kalau nyawa bayar nyawa. Nyawa bayar nyawa. Kalau satu gigi patah, gigi engkau satu pun kena patah juga. Itu kisos. Kisos.
Sebab sahabat pun ada juga yang mati. Yang mati sebab dia tak tahu kan, jin kan. Ada sebab, ada kisah satu kan, sebab kematian jin. Sebab sahabat, satu sahabat sebab sahabat tu mati jin. Jin minta kisos. Mati seorang sahabat tu dengan hukum kisos tadi. Dibenarkan. Nyawa bayarnya nyawa. Sebab tu kena jaga hidup kat dunia ni. Sebab tu kalau kata dalam adab kita kena jaga. Dekat lubang-lubang tu jangan dikoncing-koncingkan. Kan? Kalau ada lubang bawah pokok, jangan dikoncingkan pokok tu. Jangan dikoncingkan lubang tu. Kan? Ada makhluk yang duduk kat situ. Kan? Apa jadi kita kalau kita tengah-tengah duduk ni, tiba-tiba orang datang rumah kita, koncing kat dalam rumah kita, apa jadi? Memang tombok bongkak lah telur kan? Jadi sebab tu kita ada adab. Sebab peradaban, apa yang Nabi telah ajarkan kita daripada adab apa? Daripada adab makan, adab tandas, adab apa semuanya, daripada taharah sampailah ke ibadah, kita kena cuba tunaikan, ikut 100% tu, cuba kita usahakan supaya dapat kita mengikuti dia 100%. Usahakan. Supaya apa? Dalam tu, dalam kita peradaban, dalam sunnah Nabi tu ada kejayaan yang kita tak faham apa hikmat dia. Sebab kita ni kat muka bumi tak lari daripada dua makhluk yang beriman, iaitu manusia dan jin. Dua-dua ni tak lari. Yang kat bumi ni dua makhluk ni, dia ada dua makhluk ni, manusia dan jin. Dua-dua ditaklifkan. Dua-dua kena beriman, diperintah supaya beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau tak beriman, dia akan disiksa juga besok di akhirat. Sebab tu kita kena tahu. Sebab tu tak boleh suka-suka hati kita nak menumpahkan darah bagi orang yang beriman. Dan harta mereka itu suka-suka nak ambil harta orang. Sebab tu dalam Islam dia ada muamalah dia. Pokok rambutan orang bukan rambutan kita. Ni kata ni dia punya dan punya lah. Kan? Ni dia punya dan punya. Tu jaga. Jaga. Tu kena jaga. Kadang kita main ambil je kan. Kemudian baru cakap. Sebenarnya kita kena cakap dulu baru ambil. Walaupun kita tahu member kita tak kisah sekalipun, kita berhati-hati, ikhtiyat. Mana tahu time tu dia tak mood, dia tak best. Siapa suruh kau ambil? Kau pasang balik buah tu. Macam mana nak pasang buah? Kan? Buah yang gugur pula di 24 pula tu. Kan? Di 24 gugur kan? Dia pergi ambil pula. Siapa suruh ambil buah tu? Kau ganti balik. Nak cari di 24 pula. Nak sama macam dia. Aku punya lain, bukan rasung macam ni. Aku nak rasung macam aku punya juga. Mana kau nak cari? Jadi ni apa-apa pun kita kena minta izin dulu. Ni adab dia. Minta izin dulu. Tu bagus. Jadi tak sewenang-wenangnya kita nak mengambil harta orang yang beriman dan ahlinya, dan ahli mereka itu. Dan ahli mereka itu. Ambil suka hati ambil anak orang tak boleh. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbul khainin. Artinya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tiada kasih ia akan sekian orang yang khianat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Artinya bahawasanya Allah Taala tiada kasih ia akan siapa-siapa yang banyak khianat, lagi banyak berbuat kesalahan. Jadi jangan khianatlah. Allah Taala dah amanahkan perintah dia tu kat kita. Jangan kita khianat. Khianat ni mungkiri ya. Mungkiri mana khianatlah. Jadi orang yang beriman mesti dia ada sifat Nabi, amanah. Nama Nabi sangat amanah. Sampai orang kafir yang tak beriman dengan Nabi pun, kalau dia nak pergi mana-mana, nak pergi jalan, pergi luar ke pergi mana, harta-harta dia kalau ada emas, perak apa semua, dia tetap juga simpan dengan Nabi. Walaupun dia tak beriman dengan Nabi, tapi masih lagi simpan barang-barang dekat pada Nabi. Sebab apa? Dia tahu Nabi ni memang sangat-sangat amanah. Sebenarnya mereka dah yakin dah sebenarnya Nabi, tapi tak tahu. Nak bagi tu cerita tu takdir tu. Kan Allah tak buka lagi hati dia. Orang kafir Mekah ni, orang kufar Mekah, semua tahu dah memang Nabi. Dan Nabi ni dia tahu memang daripada kecil tak pernah bohong.
Dan banyak dah kelebihan dia, semua orang tahu. Tapi time Nabi suruh beriman, tak nak dia. Sindir kepada Nabi. Tapi apabila nak jalan safar ke tempat luar, simpan harta dengan Nabi lah. Dia percaya dengan Nabi. Yakin dengan Nabi. Itu amanah. Itu sifat amanah. Sebab tu kita kena amanah. Amanah ni penting bagi orang yang beriman. Terus, apa makna amanah ni? Dia melaksanakan segala perintah Allah dengan teliti. Ini mana amanah. Bukan amalkan perintah Allah sambil lewa dan sesuka hati nak meninggalkan perintah Allah. Ini tak amanah. Jadi sebab tu kita kena jadi amanah. Allah tak suka. Allah tak suka orang yang buat khianat, iaitu orang yang tak amanah. Dan firman-Nya lagi, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Dan artinya bahawa Allah Ta'ala itu tiada kasih ia seorang itu akan tiap-tiap orang yang banyak khianat, lagi banyak kufur, engkar. Kufur ni mana engkar, orang yang banyak menyalahi. Allah suruh buat ni, dia tak nak buat. Allah suruh buat ni, dia tak nak buat. Allah perintahkan ni, tak nak buat. Suka buat salah. Jadi ni kufur. Ini engkar dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun Allah Ta'ala beri dia nikmat anggota pada dia, dia letakkan anggota dia pada tempat yang salah. Kufur nikmat. Engkar pada nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak gunakan dengan sebetulnya. Ini dia. Ini tanda yang kedua, iaitu memelihara akan maruah Islam itu. Menjaga, memelihara akan kemaluan bagi segala mukmin dan darah. Ini dia, mana menjaga maruah Islam tu. Maruah orang yang beriman, dia jaga maruah. Mesti ada maruah. Yang ketiganya, tanda bagi orang yang kuat imannya bahawa memelihara ia akan segala rahsia bagi segala mukmin. Ni dia. Dia simpan rahsia. Bukan suka buka rahsia ni, tak semestinya. Rahsia yang tak semestinya orang bagi tahu aja. Jangan bagi tahu Tak semestinya tu. Keaiban orang Islam tu adalah satu rahsia. Tak boleh nak buka aib orang tu. Kalau kita buka aib orang itu tanpa hak dia, ini dah memecahkan rahsia. Sebab tu syarat-syarat untuk mandikan mayat, pertama siapa dia pilih? Orang yang amanah. Mesti orang yang amanah, orang yang boleh simpan rahsia. Orang yang bukan sewenang-wenang, orang yang boleh simpan rahsia. Segala keaiban ditutup, segala kebaikan boleh dicerita. Itu pun jangan lebih-lebih. Maknanya perkara yang aib yang kita nampak pada jenazah tersebut, wajib kita kena simpan. Itu rahsia. Bukan rahsia ni sekadar satu perkara kita beritahu, ni rahsia, jangan beritahu tahu siapa, bukan sekadar tu je. Tapi rahsia ni adalah perkara-perkara yang aib bagi orang mukmin, kita harus menjaganya, simpan, jangan buka aib orang. Tu ada hadis celaan. Barang siapa yang membuka keaiban saudaranya di dunia ni, maka Allah Ta'ala akan bukakan keaibannya di akhirat. Itu dalam hadis ada. Sebab tu kita kena jaga. Sebab tu kena jaga rahsia. Kena jaga rahsia. Memelihara ia akan segala rahsia bagi segala mukmin itu. Jadi kena jagalah. Ini sebab kalau buka rahsia hilang maruah dia. Maruah Islam tu, maruah orang beriman tu hilang. Jadi jaga supaya orang Islam yang itu tidak keluar daripada Islam. Kadang-kadang punca pasal perbuatan dia tu orang murtad. Kadang macam gitu. Padahal jangan jadikan sebab kita dia orang sesat. Tu tak nak. Tu yang bahaya tu. Besok kita akan ditanya keras oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempatnya, menyuruh akan orang dengan berbuat kebajikan. Suruh orang buat kebajikan. Banyak ayat cerita tentang kebajikan. Kelimanya, menegah akan orang yang berbuat kejahatan. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa'mur bil 'urf. Ni sebenarnya ayat ni salah ni. Ayat yang dalam ni salah. Mungkin tak tahu cetak salah ke, tapi salah. Kalau disambung wanhu 'anil munkar ni dalam surah Luqman. Tapi yang dimasukkan dalam ni ayat surah Al-A'raf.
wa'mur bil urfi wanha 'anil munkar tu bulatkan. Tak payah potonglah ataupun gariskan. Dia tak ada, ayat tu bukan gitu. Rumi dia tu dia telah diubahkan lah tu. Ustazah Nuraini Abu tu ubahlah. Tapi dia punya cetakan sih, tapi tetap juga dia punya terjemahan salah tu. Cuba terjemahkan, dia cakap apa? Suruh olehmu dengan membuat kebajikan dan tegah olehmu daripada tak ada. Tegah dengan kemungkaran. Masih lagi dia punya terjemahan dia tu tak betul. Terjemahan dia ikut asal kitab ni. Dia cuma ambil ayat. Ayat tu surah Al-A'raf, betul? Jadi ayat ni dia sebenarnya asal dia khuzil afwi. Arti ayat ni yang ni Ustaz. Yang jahat dan berpaling olehmu daripada sekalian orang yang jahil. Artinya yang jahat. Artinya suruh olehmu dengan berbuat kebajikan dan tegah olehmu daripada berbuat yang mungkar. Mana? Betul tak? Betul. Sama dengan dia. Ayat dia betul. Ayat dia punya terjemahan dia. Ayat dia dah dibetulkan, betul. Yang Rumi telah dibetulkan. Kalau yang Jawi tu bulatkan. Yang Jawi tu dia tak ada wanha 'anil munkar, tak ada. Ayat tu dibulatkan. Kalau yang ayat tu tak silap dalam surah Luqman. Lepas tu wasbir nafsak. Ayat tu disabarkan Luqman anak Luqman Nabi Luqman Hakim, dia memberitahu anak dia supaya sabar di atas musibah yang datang. Buat kebajikan. Ayat tu, buatlah kebaikan dan cegahlah daripada kemungkaran dan sabarlah daripada apa musibah yang datang kepada engkau. Itu surah Luqman. Yang ni surah Al-A'raf. Kalau ikut ayat dia, wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Tu je ayat dia. Pendek je. Ayat dia bulatkan wanhu 'anil munkar tu, bulatkan. Tak padam tak apa, bulatkan je. Kadang-kadang cetak dia salah. Ataupun wallahu alam, tak tahu. Kalau ikutkan terjemahan dia, artinya suruh olehmu dengan berbuat kebajikan. Dan tegah olehmu daripada berbuat yang mungkar ni dibulatkan. Tapi boleh juga. Automatiklah apabila disuruh buat kebajikan, janganlah buat kejahatan. Ataupun sebenarnya apabila dibuat kebaikan, automatik kemungkaran tidak akan berlaku. Jadi begitu. Jadi sebab tu dia tak datangkan dalil tadi tu. Kalau kita tengok tadi dalil yang buat kebaikan tu, dia tak datangkan dalil. Yang keempat, akan menyuruh dengan berbuat kebaikan. Jadi dia tak datangkan dalil. Dia ingatkan dia nak jamakkan ayat tu dekat dalil yang kelima ni. Tapi dalil yang kelima ni ayat dia bukan tu rupanya. Kan? Lepas tu surah Luqman. Kalau ikutkan dalil, banyaklah dalil yang keempat tu menyuruh akan orang yang berbuat kebaikan. Allah Ta'ala sebut, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada satu golongan yang bangun untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan cegah kepada kemungkaran. Yang sebenarnya itu, dan sedemikian itu, kalau mereka ketahuinya, wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah yang buat kebaikan dan cegah kemungkaran tadi, mereka itulah yang memperolehi kejayaan. Itu dalam Quran Allah sebut. Banyak sebenarnya ayat suruh buat kebaikan, cegah kemungkaran ni memang sungguh banyak. Ini sebenarnya inilah kerja umat. Inilah kerja kita. Bawa umat kepada Allah. Ni kerja kita, bukan kerja orang lain. Ni kerja orang beriman. Dia beriman pada Allah je, dia ada satu tanggungjawab yang besar, iaitu dia kena berbuat baik. Sebab lebih-lebih lagi dalam ahli keluarga. Sebab tu Allah suruh perintah keluarga ni, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah ahli keluarga kamu sembahyang. Kan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahlah keluarga kamu sembahyang dan bersabar atasnya. Maknanya sentiasa sembahyang. Apa makna sabar? Hari ni orang tak faham mana sabar. Sabar ni dia tetap buat. Tu nama sabar. Tetap dia buat. Kena pukul, kena palu, dia buat. Tu nama sabar. Kalau baru buat, esok dah tak buat, tu tak sabar nama.
Sabar ni, apa saja ujian, kepenatan, kelelahan, apa saja musibah yang datang pada dia tetap mengamalkan agama. Ini dipanggil orang yang sabar. Sebab tu kena jaga. Kan? Jangan risau. Orang risau pasal rezeki, Allah kata, nas'aluka rizqa. Aku tak minta rezeki pada kau. Kan? Bal nahnu narzukuk. Kamilah yang bagi rezeki kepada engkau. Apa kamu nak? Takut benar. Kan? Buat je perintah aku ni. Aku yang bagi rezeki pada engkau. Hari ni yang tak yakin ni. Rezeki Allah bagi ni. Yakin dengan usaha kita sendiri. Itu masalah. Tu dia. Jadi yang kelima, tanda iman seorang tu kuat, menegah akan orang yang berbuat kejahatan. Kemudian dia kata apa? Ketahui olehmu bahawasanya hati itu tempat iman dan ma'rifah dan yakin dan ikhlas, dan sekalian badan itu tempat Islam. Segala hati itu tempat iman. Iman ni sebab perkara dalam hati, pekerjaan hati. Iman pekerjaan hati, ma'rifah ni pekerjaan hati, ikhlas ni pun pekerjaan hati. Dan badan tu pula pekerjaan Islam. Tu dia, kita tunaikan semayang, bayar zakat, puasa, haji, kita buat baik. Ini semua amalan Islam. Islam tu zahiriah, iman batiniah. Tu beza. Islam dan iman sangat berbeza. Sebab itulah orang yang beriman orang yang beriman insya-Allah di Islam, orang yang Islam belum tentu dia beriman. Tu yang kita tahu. Setiap orang yang beriman insya-Allah di Islam, dan setiap Islam belum tentu dia beriman. Sebab iman ni perkara kaitan dengan hati. Islam ni zahiriah. Kita nampak dia semayang, nampak dia puasa, selesai Islam. Tapi dalam hati dia kufur ke tak kufur? Macam orang munafik, kan? Dia buat amalan Islam, tapi dalam hati sebenarnya tak ada yakin pada Allah. Tak yakin adanya hari kiamat, tak yakin hari kebangkitan, tak yakinnya ada malaikat, tak yakinnya ada seksaan, tak ada yakinnya ada syurga dan neraka. Kan? Buat semayang-semayang. Pernah saya tanya, dia semayang, pergi masjid sama-sama. Pernah, orang dia dah meninggal pun. Tapi saya tak nak cerita nama dia lah. Tapi nak cerita tu pernah. Saya tanya dia tak percaya seksa kubur. Kalau cakap, kalau ikutkan tu, sepatutnya tak boleh tanam di perkuburan Islam. Moga-moga sebelum dia meninggal tu, dia taubat. Tu depan-depan saya tu. Mana ada seksa kubur? Tak ada tu. Tak ada. Tak ada. Tak percaya. Ni betul-betul ni depan. Saya memang ada ke? Saya memang sangat kenal orang tu. Tak percaya dia pada siksa kubur tu. Dia semayang tu, pergi masjid, tapi dalam hati dia tu tu nak bagi tahu, setiap orang tak boleh tu dia cakap, setiap orang beriman insya-Allah di Islam. Orang yang Islam belum tentu lagi dia beriman. Tu dia. Tu sebab itulah kita kena jaga-jaga tu dalaman tu. Sebab tu dia kata apa? Bahawasanya hati itu tempat iman dan ma'rifah dan yakin dan ikhlas, dan sekalian badan itu tempat Islam. Islam ni zahiriah, iman batiniah. Dan telah berkata setengah arifun ke arifin, sebenarnya baik elok lagi arifin, setengah ke golongan arifin, maka apabila adalah iman seseorang, iaitu menempati ia pada zahir hati jua, nescaya kalau Syekh ni kata, golongan arifin kata, sekiranya iman seseorang itu menempati ia pada zahir hati je, zahir hati, luar hati, di luar hati, zahir hati jua, nescaya adalah ia kasih akan Allah, kasih juga dia akan Allah, dan amalan akhirat satu kali, dan kasih ia akan amalan dunia dan nafsunya pada satu kali yang lain pula. Artinya bergilir-gilir, kejap dia kasih pada dunia, kejap dia kasih Allah, kejap dia kasih pada dunia. Mana dia belah lagi. Ni kalau dia letakkan iman tu di luar hati dia. Kan? Kalau letak di luar hati dia. Dan berulang-ulang halnya itu. Dan apabila adalah ia menempati pada batin, maknanya iman tu dia bubuhkan pada tempat yang betul dalam hatinya, bukan bubuh di luar, tapi dibubuh di dalam, bubuh dalam batin hati, dalam hati, nescaya adalah ia kasih akan Allah Ta'ala dan amalan akhirat akan sayugia kasih yang habis segala masa
dan berpalinglah ia daripada kasih kepada yang lain daripada keduanya, iaitu dunia tu tadi, ke dunia dan segala apa tadi, dan segala nafsu tadi. Sentiasa dia usahakan untuk akhirat, sentiasa dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dah tak ada lagi dah kasih dia akan dunia ni. Kalau dia letakkan iman tu di dalam hati dia, dan apabila cemerlang cahaya imannya, mana dah cemerlang macam ni lampu ni kan, cemerlang cahaya dia. Apa tanda cemerlang cahaya? Nampak semua ahli kuliah, cemerlanglah cahaya ni. Maknanya cemerlang, dia terang tu dengan cemerlang, boleh dia menampakkan orang, itu cemerlang cahaya tu. Jadi dia kata apa? Dan apabila cemerlang cahaya iman ni, cahaya iman tak nampak mata hati tu. Cahaya imannya itu kepada segala zahir badannya. Dan apabila cemerlang cahaya imannya itu kepada segala zahir badannya pula. Bukan gitu cara baca. Dan apabila cemerlang cahaya imannya itu kepada segala zahir badannya pula, nescaya berpakailah pula segala zahir badannya itu dengan segala apa? Segala pakaian takwa. Jadi kalau iman tu dah bercahaya dah, dia dah keluar dah cahaya, dah bercahaya menyinari segala anggota ni, maka dia akan memakai pakaian takwa, dan anggota dia sentiasa berhati-hati. Itu nama takwa tu, sentiasa berhati-hati untuk melakukan sesuatu perintah Allah. Itu nama takwa. Dia berhati-hati. Bukan ada takwa tu setakat takut saja, tapi berhati-hati. Memang takwa takut atau mana berhati-hati. Setiap anggota yang dia nak gunakan, yang Allah Ta'ala amanahkan pada tangan, kaki, kepala, tangan dia semua ni, dia akan berhati-hati dalam menggunakannya. Ini apabila cahaya iman telah terang, telah tersebar di seluruh anggota dia. Maknanya iman dia dah betul pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala anggota ni akan jadi betul. Itu sebenarnya. Apabila iman betul, anggota jadi betul. Iman tak betul, anggota jadi tak betul. Iman betul, muamalah pun betul. Iman tak betul, muamalah salah. Muamalah pun tak betul. Itu dia bagi tahu. Apabila kita iman kita semula, cahaya iman kita betul pada Allah, semua anggota kita akan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita akan berjalan di bawah ketetapan yang Allah redha. Itu kita nak tu. Kita nak berjalan di atas ketetapan yang Allah redha. Artinya takut akan Allah Ta'ala kerana jadi tetaplah zahirnya dan batinnya itu akan kasih kepada Allah, dan jadi tetaplah keduanya itu pula berpaling daripada kasih kepada barang yang lain daripadanya. Sekali-kali dia dah buat keputusan. Orang yang betul-betul iman pada Allah ni, dia akan buat satu keputusan dah. Dia akan buat satu keputusan, lepas ni aku dah tak cinta lain dah, aku hanya cinta pada Allah. Sebab tu iman tu berperingkat. Macam tahap kita ni belum lagi, masih belum sampai tahap tu. Dia kata sampai tahap zuhud. Zuhud tu apa? Apabila iman semua ni datang, zuhud tu akan datang. Zuhud ni apa? Benci dunia, kasih kepada Allah. Itu nama zuhud. Zuhud ni bukannya miskin. Boleh orang miskin belum tentu zuhud. Kan kadang-kadang kita tengok orang, kita sangka baik, kadang tengok orang tu duduk miskin sangat, dia tu zuhud lah. Kehidupan dia zuhud betul, sangka baik. Padahal dia miskin dalam hati dia. Kalau aku kaya kan bagus. Tak zuhud juga. Zuhud ni perkara dalam hati. Dan tak semestinya orang yang kaya tu tak zuhud. Sebab tu kita tak boleh nak letakkan seorang, orang ni kaya, dia ni tak zuhud lah. Tu ada kisah tu. Kalau saya cerita kisah anda kan, lambat kisah tu kan. Satu kisah tok guru kaya dengan tok guru miskin kan. Dia cerita satu kisah tok guru kaya dengan tok guru miskin. Ceritalah sikit pendek kan. Satu tok guru kaya, ada satu tok guru ni, dia ada sahabat dengan kisah satu tok guru kaya, satu tok guru miskin. Tok guru kaya ni dia duduk di tempat lain, satu tempat lah. Tok guru miskin ni dia ada murid dia kan.
Pada satu hari murid dia nak buat safar, nak pergi ke tempat kawan dia lah, kawan tok guru dia lah. Kawan tok guru dia. Maka tok guru miskin ni tadi kata, nanti kau sampai ke tempat kampung ni nanti, kau jumpa ada seorang nama tok guru ni. Kau jumpa kat dia, kau kirim salam kat dia. Kau kirim salam kat dia. Maka pendekkan cerita, anak murid dia pun safar. Anak murid dia safar, kemudian sampai pada tempat tu, dia jumpa tok guru dia. Dia tengok tok guru, ya ke tok guru tengok kaya, mewah. Tengok, wish dahsyat, semua ada kan. Ya ke, betul ke tok guru aku cakap ni ke dia ni? Pergi jumpa. Ya betul, betul. Maka dia pun jumpalah dengan tok guru tu. Dia kata, wahai tok guru aku kisah salam kat kau. Waalaikumsalam. Lepas tu tok guru kaya ni pesan pada anak murid dia, bagi tahu tok guru kau balik tu, kan, janganlah dia sibuk lagi dengan dunia. Anak murid dia pelik. Kalau aku tengok sibuk dengan dunia ni, kau ni tok guru ni, kaya-kaya ni yang sibuk dunia ni. Kan? Macam mana tok guru ni, pelik juga dia ni. Dia pula sound tok guru aku tu, jangan sibuk lagi dengan dunia. Tok guru ni miskin. Kan? Maka cerita ni disampaikan, pendek cerita balik, anak murid sampaikan kepada tok guru yang miskin ni. Maka tok guru, anak murid disampaikan, aku dah sampaikan salam kau tadi pada tok guru ni. Tapi dia pesan kat engkau. Dia kata jangan tuan guru sibuk lagi kat dunia ni. Tapi aku pelik, dia tu aku tengok yang lebih sibuk. Tapi dia kata kau jangan sibuk kat, dia kata tuan guru pula yang suruh jangan sibuk kat dunia. Maka tuan guru dia nangis. Betul kata sahabat aku. Walaupun aku ni miskin, hati aku masih ada lagi sibuk dekat dunia ni. Yang orang kaya tadi, dia memang dah kaya, Allah dah tetapkan dia kaya, tapi hati dia langsung tak ada pun pada dunia tu. Harta dia semua bagi tak ada hal pun. Dia sedikit pun tak ada tersimpan dalam hati tu. Tu nak cerita, didatangkan cerita ni sebenarnya nak cerita pasal zuhud tu. Zuhud tu bukan perkara yang zahiriah. Zuhud itulah perkara yang batiniah, dalam hati tu yang zuhud, bukan luaran. Bukan luaran. Tu kita nak usahakan supaya zuhud tu datang dalam diri kita. Mana tidak ada hubbud dunya. Sebab apa keburukan Nabi SAW mengatakan, Nabi Isa AS mengatakan, hubbud dunya ra'sun minal khati'ah. Cinta kepada dunia, kepala kepada segala kejahatan. Itu yang kita kena amalkan tu. Belajarlah sikit-sikit, luarkan dunia sikit-sikit. Tak lari dunia tu. Sebab nak buang dunia tak boleh. Sebab kita nak pergi akhirat memang lalu dunia. Macam mana nak buang? Macam mana kita nak buang? Kita kena lalui dia juga. Betul, macam laut kan. Laut naik atas kapal kan, nak pergi ke seberang sana, nak pergi ke Indonesia, nak tak nak kena lintas lah laut juga. Laut tu kena jalan juga, lalu juga harung juga laut tu. Ombak ke apa ke, tetap dia punya destinasi dia punya matlamat dia sampai pada tempat tersebut. Kita pun sama. Dunia ni tak boleh lari daripada kita. Memang kita duduk atas dunia. Bukan tak duduk atas dunia. Tapi kita kena pandai. Jangan kita letakkan dunia di tangan. Agama tu di kepala. Junjung agama di kepala, dunia di tangan. Dunia di tangan. Jadi kalau apa-apa yang emergency, kita tinggalkan dunia. Agama tu kita pegang betul-betul. Ini kaedah untuk kita hidup kat dunia. Dunia ni sebagai kita jadi pegangan-pegangan je. Pegang-pegang gitu je. Kan? Apabila masa kecemasan, buang dia, agama kita pegang betul-betul. Ni kaedah untuk kita hidup di atas dunia. Dunia tak boleh buang. Memang kita atas dunia ni nak buang macam mana? Kan? Memang nak kena lalui juga. Tapi kita kena bijak dalam menggunakannya. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dah. Perkara tu akan datang kita masuk faslun fil bayan al-Islam. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wahdina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin
وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته